Allah suruh. Allah yang suruh. Allah yang suruh engkau. Allah yang suruh. Kau kata kau Tuhan. Aku anak Tuhan Allah Taala. Aku Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kau nak babitkan nama agama aku? Tak ada pun agama kau. Tak ada. Itu Allah tu bukan Tuhan aku ke? Kristian, aku Kristian. Yang kau tulis nama kau tu? Aku Kristian. Aku tak nak benar mereka kau. Betul? Betul ke bro? Kau balik. Bukan bro kau. Betul? Aku raja kau. Kau raja aku? Aku tak ngaku kau raja aku. Kau balik. Aku tak ngaku. Kau ingat malam ni hidup kau tak selamat Pada 11 Jun 2001 yang lalu, Jumaat, lebih kurang 2:30 petang, satu laporan polis telah diterima daripada pengadu seorang lelaki warga negara tempatan berumur 19 tahun merupakan penghantar makanan rider yang tidak berpuas hati terhadap salah seorang pelanggan yang mana telah menggunakan nama yang menyentuh sensitiviti agama. Pengadu telah membuat tangkapan layar pesanan daripada pelanggan tersebut serta menularkan kepada aplikasi komunikasi kumpulan penghantar makanan rider di kawasan tersebut. Keadaan ini telah menimbulkan kemarahan kepada sekumpulan penghantar makanan riders yang lain dan mereka telah pergi ke rumah pelanggan tersebut yang terletak di kawasan Sungai Way, Petaling Jaya, Selangor. Pelanggan yang merupakan seorang lelaki warga tempatan berumur 29 tahun telah dipukul oleh sekumpulan penghantar makanan tersebut dan kemudiannya telah dibawa ke Balai Polis Sungai Way untuk tindakan selanjutnya. Tangkapan telah dibuat ke atas pelanggan dan juga 5 orang penghantar makanan riders lelaki warga negara tempatan berumur lingkungan 19 hingga 40 tahun yang disyaki terlibat dalam kejadian tersebut. Pihak polis masih mengesan lain-lain suspek yang masih bebas. Kes disiasat di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menggunakan perkataan yang melukakan perasaan agama seseorang dan juga di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana telah menggunakan kekerasan dalam perhimpunan yang menyalahi undang-undang. Pihak polis menasihatkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan apa-apa isu atau membuat provokasi yang menyentuh sensitiviti agama mana-mana dan bangsa-bangsa lain yang boleh menggugat ketenteraman awam dan keharmonian masyarakat. Sekali lagi, masyarakat diingatkan tidak mengambil tindakan melangkaui undang-undang dan menyerahkan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Ni pakcik nak ulas sikit. Dulu semasa kita zaman primitif, kita tidak ada pihak autoriti pemerintahan yang stabil lah. Kita selalu terpaksa menggunakan undang-undang siapa yang lebih kuat bagi menyelesaikan masalah. Contoh dia, kalau kita tidak ada kerajaan yang proper, yang betul-betul kan, selalunya terjadi peperangan kabilah-kabilah, peperangan keturunan-keturunan, peperangan kampung antara kampung. Apabila terjadinya isu-isu perselisihan pendapat macam ini, kita tidak ada sistem yang boleh merujuk ataupun mengadu hal berkenaan. Kita tidak ada kehakiman yang proper, kita tidak ada pemimpin yang proper. Ini kita cakap pada zaman primitif dulu. Ini yang terjadinya peperangan saudara, kekacauan, zaman-zaman Trojan, zaman-zaman kesatriaan, kita asyik berperang sahaja. Tetapi apabila wujud zaman proper, zaman yang lebih moden, kita ada pihak autoriti, kita ada polis, kita ada mahkamah dan sebagainya, dan pakcik faham bahawasanya macam negara ketiga macam kita ni tidaklah sempurna mana, ada saja lompang lah, orang kaya dia boleh membayar lebih ataupun sebagainya, tapi ianya lebih baik daripada zaman primitif dulu. Jadi pakcik nak pesan pada diri pakcik, anak-anak pakcik dan juga dekat luar sana, sekiranya ada apa-apa yang tidak puas hati, walaupun tidaklah sempurna sangat sistem kita ini, kita perlu mengambil jalan yang proper lah, jalan yang betul, iaitu dengan mengadu kepada pihak polis dulu. Kemudian untuk menekan pihak polis supaya menjalankan siasatan dengan lebih cepat, kita hendaklah viral benda tu, kaitan dia, kita buat pungutan suara, kita buat memorandum dan macam-macam lagi benda-benda yang civil, yang bertamadun lah. Kalau kita mengambil tindakan yang macam ni, sebenarnya kita tidak tahu perkara tersebut benar bagi pihak kita ataupun tidak, kerana
Sebenarnya kita hanya mengetahui daripada lingkungan kefahaman kita sahaja. Macam Allah ini ianya digunakan oleh pihak Kristian. Pihak Kristian di Timur Tengah pun menggunakan kataan Allah. Tuhan ni dia tak kisah pun sebenarnya dia dipanggil apa. Allah ini dipanggil oleh orang Arab. Kalau kita, bahasa kita panggil Tuhan lah. Cumanya apabila terjadi ketidakfahaman ini, kerajaan cubalah menghak istimewakan Allah ini hanya untuk umat Islam sahaja. Tetapi kalau di Sabah ataupun di Timur Tengah, Allah itu adalah kegunaan agama-agama samawi lah, agama-agama yang ada wahyu, yang mempunyai kesamaan dengan agama Islam yang wujud sebelum daripada agama Islam inilah, yang dipanggil Kristian, Yahudi dan sebagainya lah. Cuma dalam Yahudi dia bahasa Yahudi panggil Tuhan dia lain. Cuma Kristian ni yang Arab lah, Arab yang Timur Tengah ni yang ada Kristian ni, dia tetap menggunakan kataan Allah juga. Jadi dalam fahaman agama dia, Allah ini dia ada 3 konsep lah, Trinity, dia ada anak Tuhan lah sebagainya. Jadi dia kata dia macam lebih kurang macam perumpamaan lah, Tuhan bapa dan Tuhan anak ni. Jadi kalau dia menulis anak Tuhan, anak Allah kan, jadi kalau kita yang tak faham ni, mungkin kita anggap ianya melanggar ataupun memprovokasi kita punya keharmonian antara kaum kita lah. Jadi berhak juga orang kita untuk marah, untuk rasa tidak senang, tetapi jangan mengambil tindakan yang macam ini. Lapor polis dulu. Kalau polis ni dia lambat bertindak pasal mungkin ada banyak kes ataupun mungkin dia anggap kes kita ni remeh-temeh, tetapi kita ingin keadilan dan kesegeraan, kita boleh viralkan dia, kita boleh ambil pungutan suara, kita boleh macam-macam perkara yang dibenarkan undang-undang lah. Jangan kita terus mengambil tindakan sini, pukul sana pukul sini, entah kefahaman kita tidak sama, entah kita yang tidak faham dan hanya berada di dalam tempurung kefahaman kita sendiri saja, ataupun entah-entah orang itu dianya orang panggil istilah gila isim, atau orang yang tidak sihat, orang yang tidak waras mungkin juga. Jadi kita tidak faham tahap kesihatan mentaliti seseorang tersebut. Jadi kesimpulannya, pakcik pesan pada diri pakcik, anak-anak pakcik dan juga orang di luar sana, jangan ambil tindakan yang primitif macam ni ya. Sikit-sikit nak jihad, kita perlu belajar lebih banyak lagi fahaman di luar daripada tempurung kefahaman kita ini.